Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang untuk mengikuti siri 30 hari mengenal Al-Quran. Hari ini kita akan meningkat mengenai juzuk ke-26. Juzuk ke-26 ini mengandungi surah Al-Ahqaf, surah Muhammad, surah Al-Fajr, surah Al-Hujurat, surah Qaf dan juga surah Al-Zariyat. Baiklah, kita akan mulakan dengan surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini bermaksud padang pasir, iaitu tempat yang nak dikaitkan dengan tempat kaum Ad. Kaum Ad ini Allah hancurkan mereka kerana kekufuran mereka yang mereka lakukan dan mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud. Kita dapat lihat pada surah Al-Ahqaf ini, iaitu pada awal dan akhir surah ini, iaitu pada ayat ke-2 dan 29 yang menceritakan mengenai keagungan Al-Quran. Dari surah ini juga Allah menceritakan tentang keagungan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Yang mana bila kita lihat langit dan bumi, ini adalah tempat di mana kita berada sekarang. Kita dapat lihat langit, kita dapat tengok dengan mata kita sendiri langit tersebut. Subhanallah, itu sudah terbukti mengenai kebesaran Allah. Bila Allah nak kita tahu betapa hebatnya kebesaran Allah ni, Allah catatkan dalam Al-Quran, dan bila Allah nak kita yakin mengenai kebesaran Allah itu, kita sendiri dapat lihat perkara tersebut. Itu merupakan satu perkara yang sangat menarik lah. Selain itu, bila Allah nak menceritakan penciptaan Allah ini, ia mudah untuk kita menerima hidayah. Sinonimlah dengan tema yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-Ahqaf ini, iaitu mengenai hidayah, penerimaan seruan kepada Allah buat mereka yang menginginkan hidayahnya. Kita dapat lihat daripada ayat 1 hingga 12 ini, Allah menceritakan keagungan dan kebenaran Al-Quran yang sebagai pelengkap dan penerus pada dakwah Nabi Musa, dan sebagai ancaman kepada kaumnya yang masih menolak ajaran Nabi Musa dengan menyembah berhala, malah menuduh Nabi Musa ini sebagai ahli sihir dan sebagainya. Kemudian ayat 13 hingga 20 yang menceritakan mengenai sifat-sifat ahli syurga dan ahli neraka, yang mana di ayat-ayat ini Allah perintahkan kita supaya berbuat baik kepada ibu bapa yang bersusah payah melahirkan kita, menjaga kita, menyusukan kita dan membesarkan kita. Kemudian pada ayat ke-21 hingga 28, Allah membuktikan tentang kaum Ad yang sangat dekat kedudukannya dengan Mekah, iaitu geografinya dengan padang pasir. Kemudian pada ayat 29 hingga 33 mengenai pengakuan jin yang terhadap kebenaran Al-Quran. Baiklah, kita akan singkat pula pada surah yang kedua, iaitu dalam juzuk ke-26 ini, iaitu surah Muhammad yang bertemakan peperangan. Tema ini menceritakan peperangan di mana Allah memerintahkan sesiapa yang memerangi dakwah Nabi, maka kita perangi dia. Terdapat dua poin penting dalam surah Muhammad ni. Yang pertama ialah balasan kepada mereka yang memerangi dakwah Nabi. Dan yang kedua pula, sekiranya kita mengikuti sunnah Nabi, maka itu bukan syarat amalan itu diterima. Dan poin yang bermakna dalam surah ini adalah mengenai ketinggian bagi seseorang mukmin itu. Namun Allah juga menceritakan faktor-faktor yang menyebabkan suatu amalan kebaikan itu terhapus. Seperti yang kita lihat pada ayat pertama, sesiapa yang kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah, maka Allah hapuskan amalan mereka, kerana sesungguhnya orang yang kufur itu mengikuti jalan kesesatan seperti yang tercatat pada ayat ketiga. Sekali lagi Allah tegaskan pada ayat ke-8, celakalah bagi orang-orang kafir yang menyebabkan amalan mereka terhapus, dan buat mereka yang membenci Al-Quran, maka terhapus jugalah amalan mereka ni. Kemudian pada ayat-ayat yang seterusnya Allah menceritakan juga faktor-faktor amalan kebaikan itu terhapus, iaitu riddah, nifaq, meninggal dalam keadaan kafir dan juga baqil. Ini merupakan satu peringatan kepada kita jugalah untuk tidak terlepas pandang terhadap suatu amalan. Kadang-kadang satu perkara itu boleh membuatkan amalan kita terhapus. Pengajaran yang kita dapat dalam surah Muhammad ini, yang pertama pada ayat ke-22 dan 23, iaitu mengenai memutuskan silaturahim adalah satu dosa yang besar. Jadi nak relate-nya dengan situasi sekarang ni, ada daripada kita yang tidak dapat balik kampung kerana larangan merentas negeri, yang tidak dapat menziarahi ibu bapa atau ahli keluarga yang lain, maka ambil kesempatan ini untuk menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan silaturahim sesama keluarga. Gunakan dan manfaatkan teknologi yang ada ni untuk bertanya khabar dan sebagainya.
Pengajaran yang kedua ialah tempat kita dapat memahami sesuatu perkara adalah bukan di minda atau di fikiran kita, tetapi di sebaliknya di jiwa kita. Kalau kita nak tadabbur Al-Quran, maka tadabburlah Al-Quran ini dengan jiwa kita. Seperti mana tercatat pada ayat 24, tidakkah mereka hayati Al-Quran atau apakah hati mereka terkunci? Baiklah, yang ketiga pula, pengajaran seterusnya iaitu orang syurga tahu keberadaan atau tempat mereka adalah di syurga. Dan yang keempat ialah cabaran dan usaha Nabi untuk sebarkan dakwah Nabi di Mekah. Dan kita terdapat juga menceritakan dakwah Nabi di Madinah. Penjelasan hukum terhadap mereka yang berpaling daripada dakwah dan Nabi Muhammad, dan penjelasan bahawa ketaatan kepada baginda adalah neraca bagi penerimaan amal. Itulah merupakan satu tema ataupun tema mengenai surah Muhammad. Hadirin sekalian, kita akan pergi pula ke surah Al-Fajr yang bermaksud dengan pembukaan. Allah merakamkan cerita pembukaan kota Mekah dan pembukaan lain seperti pembukaan jiwa dan sebagainya. Baiklah, di dalam surah Al-Fajr ini perkara yang paling penting sekali ialah Allah menganugerahkan pemberian kepada baginda SAW dan para sahabat. Selain itu, terdapat juga topik-topik lain dalam surah Al-Fajr. Yang pertama sekali iaitu pada pengajaran pada ayat pertama dan kedua, Allah mengampunkan dosa Nabi dan menyempurnakan nikmat Allah. Yang kedua, Allah menceritakan pertolongan Allah kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, Allah juga menurunkan ketenangan kepada Nabi dan para sahabat walaupun mereka ini diuji. Yang keempat, janji Allah kepada orang mukmin dengan kabar gembira iaitu syurga serta Allah meridai mereka. Dan fadilat yang Allah memberi, pemberian Allah ini bukan sekadar di akhirat saja tetapi di dunia juga untuk orang mukmin. Kemudian Allah memberikan ketenangan hati kepada mereka sewaktu berada di Mekah dengan kabar gembira mengenai pembukaan kota Mekah. Kemudian Allah gambarkan juga pada ayat ke-27 mengenai mimpi baginda sewaktu pembukaan kota Mekah. Kita kena tahu mimpi baginda ni daripada Allah adalah satu wahyu. Bila baginda mendapat perkabaran wahyu Allah ni, baginda kumpulkan 1,400 sahabat Nabi yang mana mereka ini tidak berada di Mekah dan mereka dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menunaikan haji pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah tanpa mencetuskan peperangan. Nabi mengutuskan Saidina Uthman kerana Saidina Uthman ni mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dan mempunyai hubungan dengan orang yang berada di Mekah. Bila tiadanya perkabaran berita daripada Saidina Uthman, timbul beberapa persepsi dan mendapat kabar angin yang bahawa Saidina Uthman ini meninggal dunia. Maka Rasulullah membuat bai'ah untuk memasuki Mekah untuk berperang. Namun akhirnya Saidina Uthman kembali dan berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Surah Al-Fajr ini mengumumkan kemenangan baginda dan para sahabat dalam menawan Mekah pada akhirnya. Kemudian kita beralih pada surah Al-Hujurat yang bermaksud bilik-bilik. Ini dibawa sempena ada seorang sahabat ataupun lelaki yang memanggil Nabi di sebalik bilik atau di sebalik tirai dengan suara yang tinggi, yang mana ia tidak patutlah dan tidak patut untuk ditinggikan suara kepada Nabi. Perkara utama yang ingin ditekankan dalam surah ini adalah mengenai akhlak, iaitu akhlak ini merupakan asas pembinaan masyarakat. Secara ringkasnya, yang kita dapat daripada surah Al-Hujurat ini ialah yang pertama, kewajipan kita beradab kepada Allah dan baginda dengan tidak meninggikan suara dan dengan menjaga pertuturan. Yang kedua ialah kewajipan kita mengesahkan berita yang kita terima, iaitu kita kena selidik adakah berita itu tepat. Yang ketiga ialah garis panduan kita apabila kita berinteraksi ataupun berhadapan dengan ujian. Yang keempat iaitu hak-hak kewajipan sesama Islam dengan memberi penghormatan dengan hak yang sepatutnya. Yang kelima iaitu menceritakan perintah kepada Allah untuk kita bersatu dan menceritakan hakikat Islam dan iman kepada orang ramai. Dan yang keenam ialah Allah menceritakan mengenai kesempurnaan ilmu Allah dalam penciptaan manusia. Kemudian kita akan menelusuri juzuk ke-26 ini pada surah Qaf. Surah Qaf ini menceritakan mengenai kebesaran Allah. Fadilat surah ini apabila Rasulullah membaca surah Qaf ini pada hari Aidilfitri dan Aidiladha. Jadi tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri, maka marilah kita beramal dengan membaca surah Qaf ini. Selain itu, baginda juga membaca surah Qaf ini ketika pada hari Jumaat dan orang lain juga menghafalnya. Tema surah Qaf ini adalah menceritakan hari kebangkitan, iaitu hari akhirat.
Topik yang dibincangkan dalam surah Qaf ini yang pertama adalah bukti penciptaan manusia, iaitu Allah mematikan dan membangkitkan manusia pada hari kebangkitan. Yang kedua ialah peringatan kepada orang yang suka menipu terhadap bukti kekuasaan Allah. Yang ketiga, Allah ini maha mengetahui segala sesuatu perkara, sama ada perkara zahir ataupun batin. Yang keempat ialah peringatan kepada hari akhirat. Yang kelima ialah janji kepada orang mukmin dengan syurga dan juga mengenai solat dan zikir. Dan yang terakhir ialah kekuatan Al-Quran dengan janji yang baik dan janji yang buruk sebagai ancaman kepada manusia. Faedah yang kita dapat lihat iaitu kita dapat mengetahui perkara yang merosakkan manusia ada 3, iaitu yang pertama ialah nafsu amarah, yang kedua iaitu was-was, dan yang ketiga ialah ghaflah ataupun cuai dalam belajar ilmu agama ataupun beramal dengan ilmu sekalipun. Akhir sekali Allah menekankan di surah Qaf ini iaitu orang mukmin akan menjaga percakapan sebagaimana dia menjaga tingkah laku dia. Kemudian kita beralih pula ke surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ini bermaksud angin yang besar, iaitu angin ini kita tidak nampak dengan mata kasar, tapi kita boleh merasainya dengan panca indera kita. Ini sangat berkait rapat dengan perkara yang akan dibincangkan di dalam surah ini, iaitu mengenai perkara sam'iyat. Allah menceritakan mengenai janji-janji Allah yang akan berlaku pada hari akhirat dari detik kematian sampailah masuk ke syurga atau neraka. Janji-janji Allah pada dunia ini akan berlaku sekalipun tidak kelihatan dan kita tidak nampak dengan mata kasar kita. Ia diibaratkan seperti angin lah. Walaupun kita tidak nampak kewujudan angin tersebut, tapi kita boleh rasa apabila angin ini bertiup. Ini bersesuaian dengan perkara yang Allah katakan mengenai janji-janjinya pada hari kiamat, dan janji-janji tersebut pasti akan berlaku. Allah juga menghadirkan angin ini untuk menurunkan hujan dan menghalang hujan. Selain itu, surah ini juga memaparkan kisah Nabi Ibrahim dan menekankan tentang bahawa janji Allah ini akan berlaku. Kemudian kita dapat lihat pada kisah Nabi Lut yang mana janji Allah yang menggerunkan akan memberi ancaman dan janji ini pasti akan berlaku. Inilah merupakan satu peringatan buat kita mengenai janji-janji Allah, dan kita perlu ingat bahawa janji-janji Allah ini perkara yang benar dan pasti akan dilaksanakan oleh Allah SWT. Ini dikuatkan lagi dengan kisah Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud yang melakukan kezaliman. Allah menjanjikan ancaman dan kehancuran buat mereka. Kita mungkin tidak nampak janji-janji Allah itu, tapi kita kena yakin bahawa janji-janji tersebut pasti akan berlaku. Akhir sekali, surah ini ditutup dengan penceritaan kestabilan alam yang Allah ciptakan dan perintah Allah untuk meninggalkan syirik. Itulah rumusan yang kita dapat lihat daripada surah yang terdapat pada juzuk ke-26 ini, iaitu surah Al-Ahqaf, surah Muhammad, surah Al-Fajr, surah Al-Hujurat, surah Qaf dan juga surah Az-Zariyat. Semoga pengajaran dan ibrah yang kita dapat daripada surah-surah ini kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, dalam usaha kita menjadi seorang insan yang bertakwa. Sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, saya memohon maaf sekiranya berlaku salah tutur bicara sepanjang saya mengendalikan siri 30 hari mengenal Al-Quran ini. Yang baik daripada Allah dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Di baki Ramadan yang ada ini, semoga kita dapat meneruskan dan konsisten dalam beribadah. Dan juga semoga kalian dapat mengikuti siri 30 hari mengenal Al-Quran ini sehingga penghujung Ramadan pada tahun ini. Pada itu saja, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.